Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, Pengurusi Surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib dua mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian hadis Nabi SAW menggunakan kitab hadis 40 peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum Ustaz Fahmi Zamzam ataupun gelarannya Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, pada malam ni kita telah masuk malam yang ke-8 daripada bulan Jamadil Awal tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan dan mempermudahkan kita untuk melakukan amal ibadah pada hari-hari berikutnya, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, akhir pertemuan kita pada bulan lepas, kita telah sampai pada hadis yang ke-10. Kemudian 2 minggu lepas, kita tangguhkan kuliah kita untuk kita beri laluan kepada kuliah maghrib khas isu Palestin. Dan malam ni kita kembali semula kepada kitab kita, iaitu kita akan masuk hadis yang ke-11. Dan malam ni hadis yang ke-11 kita sangat menarik kerana ada kaitan dengan kuliah kita pada 2 minggu lepas. 2 minggu lepas kuliah kita, kuliah maghrib khas berkaitan dengan isu Palestin. Jadi malam ni kita jumpa hadis yang ke-11 ni, hadis berkaitan dengan peperangan di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Jadi sangat menarik ya, sebagai lanjutan daripada apa yang telah kita bahaskan pada 2 minggu lepas, isu Palestin. Jadi malam ni kita jumpa hadis pula, hadis berkaitan dengan orang Islam memerangi orang Yahudi. Baik, hadis yang ke-11 tajuknya ialah umat Islam memusnahkan orang-orang Yahudi. Umat Islam memusnahkan orang-orang Yahudi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajari wasyajari fayaqul al-hajar wasyajar ya muslim hadha yahudi khalfi ta'al faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala.
Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang-orang Islam, kaum muslimin, memerangi kaum Yahudi sehinggalah kaum Yahudi itu bersembunyi, lari bersembunyi di belakang batu-batu dan pokok-pokok. Lalu batu-batu dan pokok-pokok itu berkata, wahai Muslim, wahai orang Islam, ini Yahudi di belakang aku, datanglah ke sini dan bunuhlah dia. Kecuali pokok gharqad, ghin ra qaf dal, gharqad, kecuali pokok gharqad, satu jenis pokok yang semacam pokok berduri seperti itu, kecuali pokok gharqad, kerana sesungguhnya pokok itu adalah daripada pokok orang Yahudi. Oleh sebab itu pokok itu melindungi mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, hadis pada malam ni hadis sahih. Ada dalam kitab hadis Imam Bukhari dan juga ada dalam kitab hadis yang disusun oleh Imam Muslim. Sebagaimana yang selalu saya ulang dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, kita orang Islam, kita mempunyai dua sumber hukum yang paling tinggi. Nak tahu benda tu halal ke haram ke, makruh ke. Jadi orang Islam ni sumber hukum dia ada dua yang paling tinggi. Yang pertama Quran, yang kedua hadis. Kemudian ada lagi yang selain daripada itu, iaitu ijma' ulama dan juga qiyas. Yang paling tinggi dua, yang pertama Quran dan yang kedua hadis. Jadi sumber rujukan orang Islam ataupun sumber hukum orang Islam yang paling tinggi Quran, yang kedua hadis. Ulama hadis ni ramai. Ulama hadis ni ramai ulama hadis. Ya. Beratus-ratus orang ulama hadis. Ada yang banyak hafal hadis, ada yang sedang-sedang, ada yang sedikit. Mereka ni ulama hadis. Jadi di kalangan ulama hadis ini, antara yang paling banyak menghimpunkan hadis-hadis Nabi, menghafal hadis Nabi, menghimpunkan hadis Nabi adalah Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim. Imam Bukhari ada kitab hadis dia. Hadis yang dia belajar itu dia bukukan, ditulis. Maka kitabnya dinamakan Sahih Bukhari. Yang kedua Imam Muslim. Dia menghafal beribu hadis Nabi, kemudian dia tulis, dia susun dalam kitab dia. Kitab hadis Imam Muslim tu namanya Sahih Muslim. Sahih Muslim. Jadi malam ni kita jumpa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya kalau tuan-tuan pergi ke kedai tu cari kitab Sahih Bukhari tu, ada hadis ni. Tuan-tuan pergi ke kedai buku tu cari kitab hadis Sahih Muslim tu, ada hadis ni. Maknanya level ataupun kedudukan hadis ni tinggi dan sahih. Betul, ya. Baik, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ni, sumbernya daripada sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sebagaimana yang selalu kita sebut dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, Abu Hurairah ni adalah gelaran. Gelaran, bukan nama dia sebenar. Abu Hurairah ni sahabat Nabi, ya, yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Abu Hurairah ni namanya Abdurrahman bin Sakhar. Gelarannya Abu Hurairah, bapak kucing. Nabi beri gelaran pada dia Abu Hurairah kerana dia ni sangat sayang pada kucing, manja dengan kucing, ya, beri perhatian sungguh pada kucing. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ni
daripada sampailah kepada sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah dengar daripada Nabi. Abu Hurairah dengar daripada Nabi. Tuan-tuan sekalian, selalu saya duk sebut an tu nak bagi kita faham. Sebab kita tengok dalam kitab kita ni an tu tak banyak pun. Ada sekali dua kali An tu maknanya daripada. Orang ni ambil daripada orang ni, 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 orang ni ambil daripada sahabat Nabi dengar daripada Nabi. Itu dia an tu. An tu maknanya daripada an. An tu maknanya daripada. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab hadis kita pada malam ni, ada sekali je lah an-nya. An Abi Hurairah, kemudian terus Rasulullah. Abu Hurairah tu sahabat Nabi, terus dapat daripada Nabi. Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari Muslim ni hidup dah 200 tahun lebih dah selepas Nabi wafat. Jadi kenapa dalam kitab kita ni tak tulis Imam Bukhari ni ambil daripada orang ni? An sampai Abu Hurairah, baru Abu Hurairah jumpa Nabi. Kalau tulis macam tu dalam kitab kita ni, penuh dengan nama orang je dah jawab. Tuan-tuan nak baca ke nama orang panjang-panjang tu? Tapi dekat mana tuan-tuan nak tengok nama orang panjang-panjang tu? Tuan-tuan kena buka kitab Imam Bukhari yang asal. Dalam kitab Imam Bukhari tu, hadis-hadis yang dia susun tu, Imam Bukhari tulis an daripada sampai pada Abu Hurairah. Macam tu juga Imam Muslim. Sebab Imam Bukhari, Imam Muslim ni hidup dah 200 tahun lepas Nabi wafat. Jadi tuan-tuan nak tahu siapa nama mereka ambil hadis tu daripada siapa, kena buka kitab mereka yang asal. Kitab Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim yang asal lah. Dalam tu dia tulis nama an. Orang ni ambil daripada orang ni, orang ni ambil daripada orang ni, orang ni ambil daripada ni sampai pada Abu Hurairah. Cuma dalam kitab kita ni tak tulis dah semua. Dia terus tulis Abu Hurairah dengar daripada Nabi. Kalau tak panjang lah nama sahabat ni. Baik. Apa Abu Hurairah dengar daripada Nabi? Nabi kata tidak akan berlaku hari kiamat. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga ada satu peristiwa yang mendahului terlebih dahulu. Peristiwa apa dia? Peristiwa orang Islam berperang dengan orang Yahudi. Mesti ada dulu peristiwa orang Islam berperang dengan orang Yahudi, baru kiamat berlaku. Dan hari ini memang orang Islam dah berperang dengan orang Yahudi dah. 75 tahun dah. 1948 sampai hari ni dah 75 tahun dah kan, sejak daripada penubuhan negara Israel itu 1948 sampai hari ni 2023 dah 75 tahun dah. Maksudnya syarat yang Nabi sebut tu ada dah lah. Apa dia? Kiamat tak akan berlaku sehingga orang Islam memerangi orang Yahudi. Okey, itu selesai. Betul dah tu. Tapi dalam hadis Nabi ni ada sambungan lagi. Nabi kata apa dia? Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga orang Islam memerangi orang Yahudi sehingga, ada lagi tu, sehingga apa dia? Sehingga orang Yahudi waktu tu lari menyorok di belakang batu-batu dan pokok-pokok. Punya takutnya. Yang tu mungkin kita tak muncul lagi hari ni. Orang Islam berperang dengan orang Yahudi tu dah ada dah pada hari ni. Dah ada dah pada hari ni. Cuma sampai orang Yahudi lari menyorok belakang pokok-pokok dan kayu-kayu tu, itu mungkin kita tak berapa nampak lagi. Tak berapa nampak lagi. Kan? Tak berapa nampak lagi. Okey. Kalau katalah ada hari ni pejuang-pejuang di Palestin tu kejar orang Yahudi dan mereka menyorok belakang pokok, belakang batu-batu, kalau ada sekalipun, belum cukup lagi apa benda yang Nabi sebut ni. Ada lagi. Nabi kata apa dia? Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga orang Islam memerangi orang Yahudi sampai orang Yahudi lari bersembunyi di belakang batu dan pokok-pokok kayu, lalu batu dan pokok-pokok kayu itu bercakap pada waktu itu. Ni belum berlaku. Lalu batu-batu dan pokok-pokok kayu itu bercakap, wahai Muslim, belakang kami ada Yahudi, datang ke sini bunuh dia. Yang ni belum. Berperang dengan orang Yahudi ada dah? Ada dah. Mereka lari menyorok belakang kayu, belakang pokok, belakang batu, ada dah. Batu kita tunggu batu dengan pokok cakap.
Maksudnya kalau batu dengan pokok sudah mula bercakap, artinya jarak kita dengan hari kiamat tu dah tersangat dekat. Dah tersangat dekat. Maksudnya kalau sampai waktu tu orang tak beramal lagi sebaik mungkin, beratlah. Berat. Kerana bila jarak tu dah sangat dekat. Jadi jangan tunggu nak beramal, nak berubah jadi baik sampai pokok bercakap. Nak tunggu pokok dekat Palestin tu bercakap dulu. Nak tunggu batu tu bercakap dulu. Baru kita nak baiki diri kita. Tak sepatutnya begitu. Kerana dia waktu tu dah singkat dah. Nak kejar apa lagi? Kalau waktu tu sihat, tubuh badan elok lagi, sempat beribadat sempurna lagi, okey lah. Kalau dah huzur tak larat dah, nak kejar apa lagi waktu tu? Jadi jangan tunggu sampai pokok tu bercakap. Jangan tunggu sampai batu tu bercakap. Jadi Nabi kata tidak akan berlaku hari kiamat sehingga orang Islam memerangi orang Yahudi, sampai orang Yahudi lari bersembunyi di belakang batu-batu dan pokok-pokok kayu. Kemudian batu-batu dan pokok-pokok kayu itu berkata, wahai orang Islam, ni ada Yahudi di belakang aku ni, datang ke sini, bunuh dia. Faktul, bunuh dia. Artinya apa dia? Zaman tu batu boleh bercakap, pokok pun boleh bercakap. Maknanya benda-benda mati ni, benda-benda tak bergerak ni pun sampai boleh bercakap, nak beri bantuan pada orang Islam. Dan tak mustahil benda-benda lain pun boleh bercakap, memberi bantuan pada orang Islam supaya perangi orang Yahudi sungguh-sungguh. Jadi batu kayu ni benda tak bergerak lah, benda tak bergerak. Sampai akhirnya bercakap, boleh bercakap pada waktu tu. Allah Ta'ala beri bantuan kepada orang Islam ketika itu. Batu tolong cakap, pokok pun tolong cakap. Tapi Nabi kata apa dia? Illal gharqad, melainkan satu pokok saja tak bercakap. Ghin, ra, qaf, dal. Gharqad, kecuali pokok gharqad. Hari tu saya punya slide itu saya tak sempat nak share pada tuan-tuan gambar pokok gharqad tu. Tuan-tuan balik, tuan-tuan search kat Google. Gharqad, Gharqad, gharqad. Kalau bahasa Arab dia huruf ghin, ghin, ra, qaf, dal, gharqad. Kalau nak eja bahasa Melayunya GHAR, gharqad, QAD. Dia ada tunjuk gambar dia. Pokok ni bukannya pokok yang dekat-dekat hari kiamat nanti baru pokok tu muncul. Pokok nama gharqad tu. Nabi kata kecuali pokok gharqad. Pokok gharqad tak bercakap. Maksudnya kalau ada orang Yahudi menyuruh di belakang pokok gharqad ni tak bercakap. Tak bagi tahu, wahai orang Islam, datang belakang aku ada Yahudi. Pokok ni tak bercakap. Kecuali pokok gharqad ni tak bercakap. Pokok lain, batu lain bercakap. Kecuali pokok gharqad. Nabi kata kerana sesungguhnya pokok ni adalah pokok Yahudi. Kerana sesungguhnya pokok ni adalah pokok Yahudi. Dan pokok ni akan melindungi mereka lah. Baik. Pokok ni bukannya kata pokok ni muncul dekat-dekat nak kiamat nanti baru muncul. Tak. Pokok tu dah ada sekarang. Pokok tu dah ada sekarang. Bukannya tinggal lagi berapa tahun nak kiamat, pokok tu pun Allah Ta'ala tumbuhkan pokok tu. Bukan. Pokok tu dah ada sekarang. Malam ni saya kongsi sikit maklumat dengan tuan-tuan sekalian. Orang Yahudi ni tak nak terima Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman. Tak nak terima. Mereka mengharapkan Nabi akhir zaman tu bangsa mereka, Bani Israel. Bani Israel ni maknanya anak cucu cicit Nabi Yaqub. Mereka mengharapkan last Nabi tu, Nabi terakhir tu bangsa mereka lah. Tiba-tiba Nabi akhir zaman ni bukan bangsa mereka, orang Arab. Nabi Muhammad ni daripada zuriat Nabi Ismail alaihi salam muncul Nabi Muhammad. Sebab tu sampai hari ni orang Yahudi tak mengiktiraf Nabi Muhammad. Tak nak iktiraf Nabi Muhammad. Tapi peliknya hadis Nabi tentang orang Islam berperang lawan orang Yahudi, Yahudi lari belakang batu dan pokok, kemudian batu dan pokok bercakap, panggil orang Islam, ni Yahudi ada belakang kami ni, bunuh, kecuali pokok gharqad. Menariknya orang Yahudi, hadis ni mereka percaya. Nabi Muhammad mereka tolak.
Mereka tolak Nabi Muhammad, tak nak iktiraf Nabi Muhammad Nabi terakhir, lawan Nabi Muhammad. Tapi hadis Nabi yang kita baca pada malam ni, orang Yahudi pegang dengan begitu kuat dan yakin. Apa buktinya? Hari ni negara Israel mula tanam pokok gharqad di merata-rata tempat. Merata-rata tempat mereka tanam pokok gharqad. Sebab mereka tahu penyelamat akhir bagi Israel adalah pokok tersebut. Artinya apa dia? Mereka pun tahu sampai masa mereka akan kalah. Mereka tahu sampai masa mereka akan kalah. Jadi sekarang projek penanaman pokok gharqad ni sedang giat dilakukan oleh kerajaan Israel. Pokok gharqad ni dah puluh tahun mereka tanam pokok ni. Jadi daripada mana mereka tahu pokok ni boleh selamatkan mereka kalau bukan daripada hadis Nabi ni? Tu pelik orang Yahudi. Tak nak terima Nabi Muhammad, tapi ucapan Nabi Muhammad ni mereka yakin ni, mereka yakin akan berlaku. Jadi sekarang mereka telah buat projek penanaman pokok gharqad ni di bawah satu yayasan ataupun satu badan yang dikenali sebagai Jewish National Fund, Yahudi punya pertubuhan. Tanam berjuta pokok gharqad ni di seluruh tanah jajahan Palestin tu. Seluruh kawasan Palestin yang mereka jajah, mereka bentuk negara Israel tu, seluruhnya mereka sudah tanam pokok gharqad. Jewish National Fund. Mereka target sampai 2030, sampai tahun 2030, pokok gharqad ni berjaya ditanam sebanyak 5 juta lagi. Sekarang dah banyak dah. Merata tempat dah mereka tanam. Jadi mereka target untuk tanam sebanyak 5 juta lagi pokok gharqad ni sampai 2030. Berapa kos untuk tanam satu pokok? Kos untuk tanam setiap pokok gharqad ni sekitar USD 18 USD. Satu pokok tu 18 US dollar. Kos untuk tanam pokok tu. Siapa dia yang keluarkan dana projek tanam pokok gharqad ni? Siapa dia yang keluarkan dana ni? Dana ni dikeluarkan oleh para penyokong pertubuhan Jewish tadi, Yahudi tadi, National Fund tadi. Jadi mereka nak dapatkan kewangan tu daripada mana? Mereka iklankan kepada penyokong-penyokong Yahudi yang ada di Amerika, China, Argentina dan beberapa buah negara lain. Penyokong-penyokong Yahudi ni merata negara ada ni. Mereka ni ialah jadi fundnya, sumber kewangan Yahudi untuk bergerak ni. Jadi mereka iklankan projek ni kepada penyokong-penyokong Yahudi di US, di China, di Argentina dan beberapa buah negara untuk bantu projek ni. Kerana satu pokok tu perlu kos 18 US dollar untuk tanam pokok ni. Artinya apa dia? Mereka pun tanpa segan silu, tanpa malu mengiklankan kepada dunia, satu masa nanti kami akan kalah, pokok ni boleh tolong kami. Jadi maksudnya begitulah. Mereka war-warkan supaya orang tahu mereka akan kalah. Mereka akan kalah sampai satu masa nanti, sampai pokok ni boleh selamatkan mereka dengan izin Allah. Pokok ni boleh selamatkan mereka. Baik tuan-tuan sekalian, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebab Nabi kata apa dia? Illal gharqad, kecuali pokok gharqad. Pokok gharqad tak bercakap, kerana sesungguhnya dia adalah pokok Yahudi. Oleh kerana itu pokok ni akan melindungi orang Yahudi. Walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, entah macam mana, kita pun tak tahulah apa hikmahnya, Nabi sebut dalam hadis peristiwa ni akan berlaku dekat-dekat nak kiamat nanti. Sampai masa tu orang Islam perang sungguh-sungguh dengan orang Yahudi, sampai orang Yahudi lari lah, menyorok belakang pokok batu, sampai pokok batu bercakap. Nabi sebut benda ni akan muncul nantilah dekat-dekat nak kiamat nanti. Kita pun tak tahulah kiamat tu berlaku bila. Tapi menariknya, peristiwa pokok bercakap ni pernah berlaku sekitar tahun 2002, 2003 macam tu lebih kurang. Hari tu saya ada bentang hari tu. Tuan-tuan ingat, saya bentang hari itu tentang pengasas Hamas, Syahid Sheikh Ahmad Yasin. Dia ditembak mati tahun 2004. Sampai hancur habis badan dia ni. Dalam perjalanan untuk menunaikan solat pada subuh, dia ditembak, dibom, letukkan sampai hancur badan dia ni. 2004, Mac 2004.
Jadi dalam tempoh setahun, 2 tahun sebelum dia mati, pernah berlaku peristiwa pokok cakap. Dan peristiwa ni sahih. Kenapa dia? Disiarkan di dada akhbar-akhbar negara-negara Arab pada waktu itu. Dan berita tu sampai ke Malaysia. Berita tu sampai ke Malaysia. Antara tahun 2002, 2003 macam tu lebih kurang. Sebelum Syahid Syekh Ahmad Yassin tu terbunuh. Dia terbunuh 2004. Jadi masa tu dia masih hidup lagi. Sebelum tu dia masih hidup lagi. Berlaku peristiwa pokok cakap. Diakui oleh pejuang-pejuang Palestin. Mereka beritahu kami kejar beberapa orang tentera Israel. Akhirnya mereka lari, menyorok. Tiba-tiba waktu kami cari-cari mereka ni, tiba-tiba kami dengar satu suara panggil kami ke arah satu tempat. Ke arah satu tempat. Panggil kami pergi ke arah satu tempat. Dan bila kami sampai, kami tengok askar Yahudi tadi ada di belakang itu dan kami bunuh dia. Dan kami tengok di situ tak ada suara apa-apa pun, melainkan pokok yang ada di situ. Nabi sebut benda ni akan berlaku menjelang hari kiamat kelak. Jadi kita pun tak tahu apa hikmahnya Allah Ta'ala tunjukkan lebih awal sedikit isyarat kepada kita. Berlaku peristiwa tu 2002 ataupun 2003 berlaku. Dan disiarkan dalam sok-sok khabar Arab di Mesir, di negara-negara Arab pada waktu disiarkan sampai berita tu ke Malaysia. Mungkin sengaja Allah Ta'ala tunjukkan dulu yang mukaddimah dia sebelum berlaku hak besar-besaran satu masa nanti menjelang hari kiamat kelak. Orang Yahudi akan kalah. Orang Yahudi akan kalah. Sampai mereka mengharapkan pokok beri bantuan pada mereka dan mereka percaya pada hadis Nabi SAW. Jadi kata pengarang kitab ni, dia kata hadis ini memberi harapan yang besar kepada orang Islam. Maksudnya apa dia? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Hari ni kita tengok tu macam kita tengok tak boleh buat apa lah. Kita tengok tu macam tak boleh buat apa. Jadi bila kita baca hadis Nabi pada malam ni, Nabi nak beritahu pada kita jangan putus asa. Sampai masa nanti orang Yahudi tu akan tumbang. Orang Yahudi tu akan kalah. Kalah dengan apa? Kalah dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dengan batu dan pokok yang boleh tolong orang Islam. Jadi hadis ni beri harapan yang sangat besar kepada orang Islam. Dan menjanjikan kemenangan mereka dalam memerangi orang Yahudi. Sampai masa akan menang. Sampai masanya akan menang. Jadi kita yang tak berkesempatan untuk pergi ke sana ni, tanggungjawab kita pada hari ni, buatlah apa benda yang boleh buat selain daripada doa, sumbangan, ambil tahu perkembangan yang berlaku. Ambil tahulah perkembangan yang berlaku, baca sejarah bumi Palestin, baca sejarah nabi-nabi di bumi Palestin supaya timbul rasa prihatin dan rasa bertanggungjawab. Bumi Palestin ni, Masjid Al-Aqsa ni ada hubungan dengan kita. Ambil tahu. Baik. Sebab tu kita yang duduk jauh ni, kita terhutang budi dengan rakyat Palestin. Kita terhutang budi dengan rakyat Palestin. Walaupun saya sebut pada 2 minggu lepas dan di beberapa buah tempat pun kita sebut benda yang sama. Sampai hari ni ada lagi orang kita di Malaysia ni yang tak tahulah, budak-budak sekolah tak habis ke apa tak tahulah. Yang masih meletakkan kesalahan perang pada hari ini kepada Hamas. Masih meletakkan kesalahan perang pada hari ini kepada Hamas. Kerana Hamas lancarkan serangan pada 7 Oktober sebulan lepas. Sebulan lepas. Jadi kalau Hamas tak lancarkan serangan hari itu, taklah jadi macam ni. Tak betul tanggapan macam tu, tak betul. Tak betul. Hamas lancarkan serangan pada 7 Oktober hari itu berbentuk pembalasan terhadap apa yang Yahudi telah buat berpuluh tahun. Bukan tu kali pertama. Serangan Hamas 7 Oktober ke atas negara haram Israel hari itu berpunca daripada pembalasan terhadap apa yang Israel buat sudah berpuluh tahun daripada 1948. Dan jangan salahkan Hamas saja. Yang sedang bangkit lawan Israel pada hari ini bukan kumpulan Hamas saja. Banyak lagi kumpulan-kumpulan lain. Hari ini mereka bersatu, bergabung dalam satu ketumbukan besar lawan Israel. Hamas, dia parti politik. Dia bertanding dalam pilihan raya di Palestin. Hamas tu parti politik. Gerakan dakwah, terlibat dengan dakwah, pendidikan, parti politik. Dan dia ada sayap ketenteraan.
Sayap ketenteraan dia nama Brigade Izzuddin Al-Qassam tu. Kemudian siapa dia lagi yang duk lawan Israel hari ni, yang bersama dengan Brigade Izzuddin Al-Qassam ni? Siapa dia? Kumpulan Jihad Islami. Jihad Islami. Mereka ada juga sayap ketenteraan mereka. Mereka ada juga sayap ketenteraan mereka, iaitu Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds. Kemudian siapa dia lagi yang duk lawan Israel pada hari ni? Parti Fatah yang sedang memerintah Palestin pada hari ni. Mereka juga ada sayap ketenteraan. Mereka juga ada sayap ketenteraan juga, iaitu Brigade Al-Aqsa. 3 ni gerakan besar yang tengah lawan Israel pada hari ni. 7 Oktober punya serangan hari itu bukannya Brigade Izzuddin Al-Qassam daripada Hamas saja. Bergabung ni kumpulan-kumpulan jihad di Palestin ni. Artinya apa dia? Sebelum mereka buat tindakan lancarkan serangan pada 7 Oktober hari itu, mereka dah bahas panjang apa kesannya. Mereka sudah bahas panjang apa kesannya. Bila lancarkan serangan ke atas Israel 7 Oktober dulu, kesannya Israel akan lakukan pembalasan yang luar biasa. Mereka sudah ada jangkaan itu. Mereka bukan baru setahun dua berperang. Mereka dah berperang berpuluh tahun. Mereka tahu dah Israel akan balas teruk. Mereka tahu Israel akan balas teruk. Akan balas teruk. 3 gerakan jihad besar ni. Brigade Izzuddin Al-Qassam bawah Hamas, kemudian Saraya Al-Quds bawah Jihad Islami, kemudian Brigade Al-Aqsa bawah Fatah. Kemudian ada lagi beberapa lagi kumpulan-kumpulan kecil yang lain. Paling besar sekali Brigade Izzuddin Al-Qassam bawah Hamas ni. Sebelum mereka lancarkan serangan 7 Oktober hari itu, mereka tahu jangkaannya Israel akan balas teruk. Tapi apa hasil mereka buat? Ni cuba kita tengok secara positif. Apa hasil yang mereka buat? Apa hasil yang satu dunia dapat hari ni? Tuan-tuan jangan nampak Palestin saja. Tuan-tuan tengok hasil yang berlaku di seluruh dunia. Apa hasilnya berlaku seluruh dunia? Brigade Izzuddin Al-Qassam, Saraya Al-Quds, Brigade Al-Aqsa dan kumpulan-kumpulan yang lain, mereka sedang kejutkan dunia yang sedang tidur. Mereka sedang bangkitkan dunia yang sedang tidur berpuluh tahun. Dulu bila isu Palestin, berapa orang ambil tahu? Hari ni tuan-tuan naik kereta daripada Kelantan, Terengganu, Perak, Johor, merata tempat bendera Palestin, sampai rumah orang, kedai makan, hutan, atas bukit, jalan raya, lebuh raya. Tuan-tuan bayang tak bendera Palestin penuh di seluruh Malaysia? Kita terhutang budi dengan gerakan-gerakan jihad di Palestin. Mereka lah yang sedang bangkitkan orang Islam yang tidur lama sangat. Tak peduli isu Palestin. Cuma cara mereka nak bangkitkan orang Islam, cara mereka nak bangkitkan dunia yang diam ni, caranya apa dia? Mereka korbankan rakyat mereka dengan darah untuk bangkitkan orang Islam yang tidur berpuluh tahun. Tak peduli. Nak bangkitkan negara Arab yang khianat berpuluh tahun. Cara bagaimana mereka nak kejutkan orang Islam yang tidur, cara bagaimana mereka nak kejutkan dunia yang diam masalah Palestin, mereka korbankan rakyat mereka supaya dunia nampak apa yang sedang berlaku sejak 1948 sampai hari ini. Tidak ada orang Islam ambil tahu. Sebahagiannya tak peduli pun. Hari ini artis bercakap tentang Palestin, orang mengaji tinggi bercakap Palestin, orang mengaji rendah bercakap Palestin, rakyat biasa bercakap Palestin, kerajaan bercakap Palestin, dunia bercakap Palestin. Sampai hari ini demonstrasi isu Palestin bukan hanya di negara-negara Arab, termasuk di negara-negara Barat, di negara-negara Eropah, yang tuan-tuan tak pernah sangka benda ini akan berlaku. Kita tengah kuliah Maghrib, demonstrasi di Denmark, di New York, di Argentina, ya, di negara-negara Barat, di Berlin, di Jerman, di Perancis, di Rusia, sampai rakyat di negara-negara Barat yang beragama Kristian yang hari ini demo mendesak kerajaan masing-masing putuskan hubungan dengan Israel. Beberapa buah negara-negara Barat hari ini minta duta-duta mereka balik daripada Israel. Mana-mana duta-duta Israel yang duduk di negara Barat dihalau balik ke Israel. Tak pernah berlaku. Ni berlaku pada tahun 2023.
kita terhutang budi dengan gerakan jihad di Palestin. Mereka lah yang bangkitkan dunia yang sedang tidur berpuluh tahun, tak ambil tahu tentang mereka. Macam mana cara mereka bangkitkan? Mereka bangkitkan dengan korbankan rakyat mereka, saudara mereka. Hari ini jumlah yang terkorban dah 13,500 orang. 13,500 orang. 5,000 lebih adalah kanak-kanak. 5,000 lebih adalah kanak-kanak. 6,000 lebih terperangkap dalam bawah bangunan, tak berjaya dikeluarkan, mati di bawah runtuhan bangunan. 200,000 lebih bangunan musnah, rumah kediaman musnah. 200 lebih sekolah musnah. Masjid 50 lebih. Wartawan 60 orang lebih mati. Kerana nak laporkan berita ni supaya dunia tahu. Akhirnya pakai baju tulis press tu pun tak selamat. Pakai baju tulis media pun tak selamat. Semata-mata nak salurkan berita supaya sampai berita kepada kita. Jadi hadis Nabi ni nak beri harapan kepada kita, jangan rasa kita kecil. Rakyat Palestin kibarkan bendera Palestin, Israel runtuhkan, cabut, patahkan. Bila rakyat Palestin berperang lawan Israel, duk kibar bendera Palestin, mereka rampas, tangkap rakyat Israel yang kibarkan bendera Palestin. Akhirnya bendera Palestin berkibar di seluruh dunia. Bendera Palestin berkibar di seluruh dunia. Orang tak semayang, artis, hak perangai elok tak elok, semua hari ni bercakap tentang Palestin. Hari ni Amerika pun dah mula tarik handbrake. Amerika pun dah mula nampak lunak. Kerana dia tekanan antarabangsa. Amerika pun hari ni berjanji akan hantar bantuan-bantuan kemanusiaan, perubatan, apalah, bantuan-bantuan. Dan Amerika berjanji akan tekan beberapa buah negara. Dia mula tarik handbrake dah. Kerana dia tak ada pilihan dah. Negara Arab yang ada cita-cita besar nak terus jalin hubungan dengan Israel, hari ni mula pakat bodoh, tarik handbrake belaka. Kerana dia tak mampu lagi untuk iktiraf Israel, tak mampu lagi nak bela Israel. Selama ni negara-negara Arab duk bela Israel. Tapi bila Israel duk serang hospital-hospital, ya, hari ni berpuluh-puluh buah hospital, termasuk hospital yang bantuan daripada Indonesia. Itu antara yang dikepung dalam tempoh beberapa minggu ni, hospital di Indonesia. Kemudian hospital besar di Gaza, itu hospital Ashifa. Ya. Alasannya di bawah hospital ni ada Hamas duduk bawah hospital. Sampai sudah tak jumpa. Ya. Jadi bila mereka serang hospital, serang masjid ni dah biasa, dah berpuluh tahun. Tapi bila serang hospital, serang tempat orang sakit, ni satu dunia tak boleh terima. Ni satu dunia tak boleh terima. Serang hospital ni satu dunia tak boleh terima. Tak boleh terima. Mereka putuskan elektrik, putuskan internet di hospital, sampai kadang-kadang kita pun tak tahu berapa jumlah kematian. Lambat update berapa hari sekali tu, update tu terputus. Kerana dia pihak hospital tak boleh nak laporkan maklumat kepada luar, kerana terputus talian elektrik, internet dan sebagainya. Bila mereka putuskan elektrik di hospital Ashifa tu, antara orang perempuan ramai lahirkan anak bayi pramatang, tak cukup bulan apa macam tu lah. Jadi bila bayi pramatang ni tak cukup bulan apa semua ni, dia kena lahir je, kena masuk dalam, ada alat dia tu untuk bantu dia punya oksigen dia. Jadi bila hospital diputuskan elektrik, nak pakai oksigen kat mana? Jadi berapa puluh bayi-bayi itu menunggu detik untuk menghembuskan nafas, kerana dia tak ada bantuan oksigen. Jadi perbuatan ni dunia tak boleh terima. Dunia tak boleh terima. Akhirnya negara Arab pun mula nak berhubung dengan Israel, nak lunak dengan Israel, mula tarik handbrake. Sampai Amerika pun dah mula bercakap lain macam dah. Dah berubah dah nada tu. Dah berubah nada bercakap Amerika tu. Berbanding dengan awal hari tu, 7 Oktober hari tu. Seminggu, 2 minggu awal. Akhirnya dah berubah nada. Jadi kita terhutang budi dengan rakyat Palestin. Mereka kejutkan satu dunia. Kejutkan satu dunia. Dan sampai waktunya nanti, negara Israel ni akan jadi negara yang terpencil dalam dunia. Semua orang pandang Israel buruk. Sebelum ni ada lagi negara-negara yang simpati dengan Israel, masih menganggap Hamas tu pengganas, Brigade Izzuddin Al-Qassam tu pengganas, rakyat Palestin ni pelampau. Hari ni Israel jadi negara yang terpencil. Satu dunia nampak mereka ni jahat. Jahat. Satu dunia nampak mereka jahat. Allah Ta'ala jadikan hal yang demikian.
Jadi walaupun orang Yahudi merancang dan berusaha sedaya upaya untuk membunuh dan menyesatkan umat Islam melalui pelbagai cara, namun akhirnya kaum Yahudi akan binasa juga dalam kepungan umat Islam. Sama ada umat Islam tu melibatkan umat Islam di Palestin saja ataupun datang umat Islam daripada tempat-tempat lain nanti memberikan bantuan. Sampai masanya umat Islam akan membunuh dan menghapuskan semua orang Yahudi di permukaan bumi ni. Dan umat Islam akan ditolong oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Sampaikan batu dan pokok kayu pun akan memberi pertolongan kepada mereka. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini beberapa perkara yang perlu kita ambil daripada hadis Nabi SAW dalam kitab kita pada malam ni, hadis yang ke-11. Cuma saya ambil daripada satu kitab ni hadis yang beberapa hadis juga yang lebih kurang juga dengan hadis dalam kitab kita ni, iaitu hadis tentang batu-batu dan pokok boleh bercakap ni. Sebenarnya ada beberapa buah hadis yang lain. Kalau tadi ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kemudian ada beberapa hadis-hadis yang lain yang saya baca sikitlah. Ketika itu pohon dan batu bercakap, wahai Muslim, wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Abdullah ni hamba Allah. Wahai hamba Allah, ini ada seorang Yahudi bersembunyi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia. Pohon dan batu saling bersikap lembut kepada orang Islam. Pakak-pakak bersikap lembut pada orang Islam, beri bantuan sebagai penguat terhadap mereka dan pertolongan daripada Allah. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, orang Yahudi memerangi kamu dan kamu mengalahkan mereka. Kemudian sebuah batu berkata, wahai Muslim, ini ada seorang Yahudi berada di belakangku, bunuhlah dia. Jadi batu cakap, pokok cakap. Pohon dan batu berbicara itu menunjukkan tanda-tanda hari kiamat, kecuali pokok Gharqad. Kecuali pokok Gharqad. Sabda Nabi SAW, tidak akan datang hari kiamat sehingga orang Islam memerangi orang Yahudi dan orang Islam mengalahkan mereka, hingga seorang Yahudi yang bersembunyi di balik batu dan pohon, maka batu atau pohon itu berkata, wahai Muslim, wahai Abdullah, ini ada seorang Yahudi yang bersembunyi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pokok Gharqad. Ini hadis-hadis yang lebih kurang lah. Begitu juga ada hadis Nabi SAW yang menyebut tentang hal ini, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Nahik bin Sarim, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, kamu pasti akan memerangi orang musyrik hingga sebahagian daripada kamu membunuh Dajjal di sungai Urdun di Jordan. Kalian, kamu ada di sebelah timurnya, di sebelah timur sungai, dan mereka ada di sebelah baratnya. Nahik bin Sarim berkata, aku tidak mengetahui di mana letaknya sungai Urdun saat ini. Dia yang meriwayatkan hadis daripada Nabi itu, bila Nabi sebut macam tu, dia kata, aku tak tahu sungai Urdun tu pada ketika ini di mana sungai Urdun tu. Jadi Nahik bin Sarim ni dia dengar daripada Nabi. Nabi kata, kamu pasti akan memerangi orang musyrik hingga sebahagian daripada kamu membunuh Dajjal di sungai Urdun. Kamu ada di sebelah timurnya, dan mereka berada di sebelah baratnya. Orang musyrik itu berada di sebelah baratnya. Nahik bin Sarim dia kata pada dia, aku tak tahu di mana letaknya sungai Urdun saat ini. Waktu Nabi cakap tu, dia tak tahu sungai Urdun di mana. Baik, maka pengarang kitab kita ni ulas. Dia kata yang dimaksudkan dengan sungai Urdun pada hari ini adalah sungai yang memisahkan di antara Palestin dan Jordan pada hari ini. Sungai itu namanya sungai Urdun, bahasa Arab Urdun. Ini kita sebut Jordan. Baik, ini di antara perkara yang berlaku di bumi Palestin itu. Selain daripada batu dan pokok-pokok boleh bercakap. Sampai masanya kita akan sampai pada saat itu. Kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sihat, panjang umur, kita akan saksikan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Artinya kalau kita telah saksikan zaman batu bercakap, pokok bercakap ni, kita dengan kiamat tu dah dekat. Dan kita kena takut.
Dekat kiamat ni kita kena takut. Betul lah kita nak tengok orang Islam menang lawan orang Yahudi tu, betul lah. Tapi maksudnya itu dah menandakan kita dengan kiamat dah dekat. Kecuali kalau kita betul-betul ada persiapan, tak apalah. Kita dah ada persiapan sebaik mungkin, amal ibadah, kebaikan dan sebagainya, tak apalah. Jadi kadang-kadang kita bincang tentang hari kiamat ni, nampak macam seronok duk bincang hari kiamat kan, nanti orang Yahudi kalah. Bila kita bincang tentang orang Yahudi kalah, bincang kiamat dah dekat ni, maksudnya kita akan menghampiri penghujung dunia. Kita akan menghampiri penghujung dunia, akan berlaku kiamat, akan disoal oleh Allah. Maka mahu ataupun tidak, saya dan tuan-tuan sekalian, selain daripada kita bercakap tentang kemenangan orang Islam lawan Yahudi, bercakap tentang tanda kiamat, kita juga nak tak nak kena usaha lakukan penambahbaikan terhadap diri kita dengan penambahbaikan yang sebaiknya, insya-Allah. Wallahu taala alam. Tuan-tuan sekalian, untuk malam ni cukup dulu hadis yang ke-11 dalam kitab kita ni. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sampai masanya akan berlaku, insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadim